Ada nama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali bagi tadabbur surah Al-Mutaffifin untuk sambungan bagi ayat yang ke-8. Ayat 8 nak mula Ustaz. Bukan Ya. Ayat ke-8 nak mula, habis ayat 7. Oh, okey. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma sijjin. Yang bermaksud, dan tahukah kamu apanya jalan engkau dapat mengetahui sijjin itu? Ataupun tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan sijjin itu? Dalam ayat yang ke-8 ini Allah Ta'ala membuat satu pertanyaan dalam bentuk amaran atau ancaman kepada golongan fujar yang telah kita bincangkan sebelum ini, sifat-sifat mereka, iaitu ancaman Allah kepada mereka dengan bertanya, tahukah mereka apakah sijjin itu, yakni tahukah mereka apakah ancaman dan azab Allah Ta'ala yang disediakan kepada mereka daripada sijjin itu. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Maknanya Allah Ta'ala menakut-nakutkan golongan fujar dengan mengatakan sekiranya mereka mengetahui apakah sijjin itu, nescaya mereka akan beriman. Nescaya mereka akan bertaubat. Nescaya mereka akan menjadi hamba yang taat. Dan nescaya mereka tidak akan berdusta dan melampaui batas. Namun sebab kerana mereka tidak dapat melihat sijjin azab Allah itu yang disediakan kepada mereka, dan mereka tidak dapat menyaksikannya sekarang ini di dunia, maka oleh kerana itu mereka mendustakannya dan mereka menjadi kufur dan tidak beriman. Ya. Itu dari sudut tafsiran umumnya. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut tadabbur bagi ayat yang ke-8. Yang pertama, pengajarannya tiada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib melainkan daripada jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini menjelaskan bahawasanya tidak ada jalan untuk kita mengetahui perkara yang gaib itu melainkan dengan melalui perantaraan wahyu daripada Allah. Melainkan dengan perantaraan wahyu daripada Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Jadi kita takkan dapat mengetahui perkara yang gaib melainkan melalui jalan wahyu, yakni melalui Quran ataupun melalui
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana baginda yang menerima wahyu daripada Allah. Kerana itu baginda yang mengetahui akan perkara ghaib seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah kepada baginda. Ini bertepatan dengan surah Al-Jin di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah menyebutkan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Kata Allah Ta'ala, dialah Tuhan yang mengetahui akan segala perkara yang ghaib dan tidak pernah dikhabarkan perkara ghaib kepada sesiapa pun akan pengetahuannya melainkan daripada kalangan para rasul yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini Allah Taala firmankan dalam surah Al-Jin pada ayat ke-26 dan ayat yang ke-27. Baik. Dan daripada pengajaran ini juga menunjukkan pada kita larangan untuk kita melakukan 3 perkara dalam bab perkara ghaib. Sebab sijin ni benda ghaib. Ya, kita dah bacakan pada ayat ke-7 sebelum ni tafsiran para ulama tentang makna sijin. Ya, ada ulama menafsirkan sijin itu adalah lapisan bumi yang ke-7. Dasar bumi yang ke-7. Ada juga para ulama yang menafsirkan sijin itu adalah merupakan satu lembah. Satu lembah yang berada di dalam neraka. Dan ada juga yang menafsirkan makna bagi sijin itu adalah sebuah penjara yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi ahli neraka di dalam neraka Allah di hari akhirat. Ya, neraka Allah di hari akhirat. Jadi dalam ayat ni bila Allah Taala tanya, tahukah kita apakah sijin itu? Oleh kerana benda ini benda ghaib, kita tak boleh mengetahuinya melainkan melalui jalan wahyu. Seperti mana ulama tafsirkan itu bukan dengan akal mereka, tetapi berdasarkan hadis yang ditafsirkan, baginda Nabi sendiri yang menafsirkan bagi makna sijin itu. Jadi dalam perkara ghaib dilarang kita melakukan 3 hal. Yang pertama, sangkaan. Ya, sangkaan. Maka tidak boleh kita bersangka-sangka dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ghaib. Haram hukumnya dan boleh membawa kepada kufur. Seperti kita menyangka bahawasanya syurga terletak di sekian-sekian. Kita bersangka neraka terletak di sekian-sekian. Atau kita bersangka malaikat Jibril duduk dekat langit keberapa. Kita bersangka iblis duduk di gunung mana, contoh. Atau kita bersangka Dajjal sekarang ini duduk di mana. Imam Mahdi duduk di mana. Kita cakap semua itu hanya berdasarkan di atas sangkaan. Yang tidak ada pada sangkaan itu dalil. Dalil atau hujah daripada Allah dan Rasul. Maka pada ketika itu haram kita bercakap atas dasar sangkaan dalam perkara ghaib. Kerana perkara ghaib ni perkara yang wajib diimani. Dan apa yang wajib diimani itu mestilah datang dalam bentuk yang yakin. Maka dia tak boleh datang dalam bentuk yang sangkaan, ragu-ragu, tidak pasti, maka tidak boleh. Kerana dia menyelisihi atau bertentangan dengan kaedah iman. Yang kedua, perkara ghaib tidak boleh bercakap tentang ghaib atas dasar dakwaan. Bukan sangkaan saja tapi dakwaan. Orang yang mendakwa dia tahu benda ghaib.
Orang yang mendakwa, dia nampak malaikat. Orang yang mendakwa, dia nampak Rasulullah. Orang yang mendakwa, dia nampak malaikat maut. Ini semua benda-benda gaib yang kita tak boleh nak pastikan kesahihan dan kebenarannya. Macam mana contoh satu orang dia kata, saya nampak iblis. Macam mana kita nak buktikan yang dia betul-betul nampak iblis? Mungkin itu sekadar dakwaan dia. Mungkin itu hanyalah merupakan ilusinya. Jadi disebabkan kerana itu, dakwaan nampak malaikat, dakwaan nampak Allah, dakwaan nampak apa-apa saja benda gaib, ajal ke, kematian ke, apa dia lagi? Malaikat ke, neraka ke, syurga ke, semua perkara itu tidak boleh dipercayai dalam bentuk dakwaan. Contoh kalau orang datang jumpa kita, dia dakwa, dia kata dia nampak apa yang akan berlaku pada tahun hadapan. Dia dakwa. Jadi kita boleh tak percaya kat dia? Kalau kita percaya dekat dia, kita kata benar apa yang dia dakwa tu, kita yakin dan percaya, maka boleh rosak akidah kita. Sebab kita mendakwa yang dia tahu benda gaib. Sedangkan kita tak mengenal susuk tubuh orang itu. Dia ni Nabi ke? Dia Rasul ke? Dia dapat wahyu daripada Allah ke? Dia ilham daripada Allah ke? Atau dia datang daripada syaitan dan iblis ke? Jadi kita tak boleh nak absahkan. Kita tak boleh nak membuktikan dakwaan dia itu benar. Dan barangkali dia bohong, dia dusta, kita pun tak boleh nak buktikan sebab benda gaib. Maka kerana itulah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyuruh kita berhati-hati terhadap orang yang suka mendakwa dengan dakwaan benda gaib yang tidak dapat dipastikan kebenaran dan kesahihannya. Melainkan kalau benda tu datang dalam bentuk yang diiktiraf oleh syarak. Contoh ru'ya as-salihah, Allah bagi mimpi yang benar. Tapi biasa mimpi yang benar ni dia jarang berkaitan dengan membawa syariat yang baru, membawa agama yang baru, membawa perkara-perkara baharu. Biasanya dia sekadar berita gembira atau berita amaran semata-mata. Dan biasanya mimpi ni tak digalakkan kita kecoh ataupun kita gembar-gemburkan, kerana untuk mencari kepentingan dan sebagainya. Yang ketiga, dalam perkara gaib dilarang kita mengguna perantaraan. Kita tak boleh mengetahui benda gaib dengan melalui jalan perantaraan. Sama ada mengguna perantaraan jin, mengguna perantaraan syaitan, mengguna perantaraan iblis, maka semua benda perkara yang berhajatkan kepada perantaraan, dia boleh membawa kepada kesyirikan. Kerana kita boleh rujuk dalam surah Jin sendiri. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya sesiapa di kalangan lelaki atau manusia daripada mereka yang mendakwa untuk meminta pertolongan daripada perantaraan jin atau syaitan untuk dia mengetahui daripada hal yang gaib, melainkan jin dan syaitan itu akan menambahkan baginya lagi kesesatan. Jadi siapa yang guna perantaraan untuk jalan ia mengetahui hal yang gaib, melainkan syaitan itu akan menyesatkan orang tersebut. Maka disebabkan kerana itu, contoh ada satu orang kena sihir. Kita pun panggillah tukang bomoh. Tanya tukang bomoh tu, siapa yang sihir orang ini? Tukang bomoh tu pun kata Fulan bin Fulan. Kita tanya, dia macam mana kamu tahu? Oh, dia kata saya diberitahu melalui perantaraan benda gaib. Jadi kalau kita percaya kepada dia, maknanya kita percaya dan mengiktiraf dan memperakui
yang perbuatan dia menggunakan jin dan syaitan sebagai jalan untuk dia mengetahui benda ghaib, maka ini adalah syirik. Soalannya kita mengiktiraf, kita percaya, kita membenarkan dakwaan dia yang dia dapat tahu sesuatu hal ghaib itu daripada iblis dan syaitan. Ini yang Nabi larang dalam hadis. Nabi SAW bersabda, baginda menyatakan, man ata urrafan aw kuhanan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang datang kepada seseorang tukang tilik atau tukang menenung nasib, lalu bertanya akannya sesuatu perkara, lalu dikhabarkan padanya dan dipercayai akannya, maka ia akan termasuk di kalangan orang yang kufur terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena hati-hati, ya. Baik, perkara yang kedua, wajib beriman kepada perkara ghaib mengikut seperti apa yang dikhabarkan tanpa menguranginya atau menambahinya. Selain daripada itu, pengajaran daripada ayat ini juga menunjukkan kepada kita yang kita wajib percaya dan wajib beriman terhadap perkara-perkara ghaib. Wajib percaya dan wajib beriman terhadap perkara-perkara ghaib mengikut kepada apa yang telah sampai khabarnya kepada kita. Mengikut apa yang telah sampai khabarnya kepada kita. Maknanya dalam kita beriman kepada perkara ghaib, kita wajib mengimaninya sekadar apa yang kita telah diberitahu, dan tidak boleh kita mereka-reka atau menokok tambah, ya, mereka-reka atau menokok tambah perkara ghaib itu lebih daripada apa yang telah pun dikhabarkan. Ya, lebih daripada apa yang dikhabarkan. Maka tidak boleh berbuat seperti itu, ya. Tak boleh berbuat seperti itu. Tak boleh berbuat seperti itu. Okey. Jelas di situ, ya. Kemudian yang ketiga, jenis pertanyaan dalam memberikan penerangan. Oleh kerana dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah bertanya, wa ma adraka ma sijjin. Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi pertanyaan ini, jenis-jenis pertanyaan di dalam Al-Quran ini, dia datang dalam beberapa bentuk. Ya, dia boleh datang dalam beberapa bentuk. Ada dua bahagian yang telah pun dibahagikan oleh para ulama tentang bentuk pertanyaan. Tentang bentuk pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang dibenarkan. Pertanyaan yang dibenarkan. Pertanyaan yang dibenarkan ini maknanya kita menyoal dengan soalan yang bertepatan. Yang bertepatan dengan maksud syarak dan tidak bercanggah dengan agama dan hukum. Ini asas dia. Jadi antara bentuk pertanyaan yang dibenarkan, yang pertama adalah untuk mendapatkan penjelasan. Untuk mendapatkan penjelasan. Jadi kalau seseorang tu bertanya disebabkan kerana dia nak mendapatkan penjelasan, kerana dia keliru, kerana dia takut dia salah faham,
kerana dia takut dia salah tafsir, kerana dia takut sekiranya dia sekiranya dia salah memahami, ya, maka dia nak elakkan daripada sebarang salah faham itu dan sebagainya terhadap agama, maka dia bertanya untuk mendapatkan lagi penjelasan dan keyakinan. Contohnya kalau kita tengok dalam Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam ada bertanya kepada Allah Ta'ala untuk menambahkan lagi keyakinan kepada jiwa baginda alaihissalam. Kepada jiwa baginda alaihissalam. Yang mana disebutkan ketika mana Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim tanya, wahai Tuhanku, bolehkah tunjuk kepada aku bagaimanakah cara engkau menghidupkan benda yang telah mati. Nabi Ibrahim tanya untuk minta penerangan dan penjelasan. Ya Allah, boleh tak tunjuk kepada aku bagaimanakah cara atau bukti engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Sebab tu Allah Ta'ala tanya Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, kamu tak beriman ke yang aku boleh hidupkan makhluk yang mati? Jawab Nabi Ibrahim, qala bala, bahkan ya Allah, aku beriman. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku bertanya ini bukan kerana tak percaya, tapi nak mendapatkan lagi penerangan, keyakinan, penjelasan. Jadi Allah pun buatlah, suruh Nabi Ibrahim sembelih beberapa ekor burung dan kemudiannya Allah Ta'ala menghidupkan balik binatang-binatang yang telah mati dibunuh itu kembali seperti sedia kala. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya bagaimana boleh untuk kita bertanya tentang sesuatu bagi kita mendapatkan penjelasan untuk mengelakkan kekeliruan atau mengelakkan daripada salah faham. Ini juga bertepatan dengan hadis Nabi SAW di mana baginda bersabda, wa innama shifa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya rawatan kepada orang-orang yang tidak tahu itu adalah dengan bertanya. Okey, yang kedua untuk memberi amaran. Pertanyaan dalam bentuk memberi amaran. Seperti mana dalam ayat yang kita sedang baca ni. Ayat ke-8 ni. Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kamu apakah sijjin itu? Seolah-olahnya Allah nak bagi tahu apa sijjin tu supaya kamu rasa terancam, supaya kamu rasa gentar, supaya kamu rasa takut. Ya. Maka disebabkan kerana itu disebutkan amaran. Ya. Allah tanya tu adalah untuk memberi amaran, memberi ancaman. Dan yang ketiga, pertanyaan yang dibenarkan adalah atas tujuan untuk menambahkan lagi keyakinan. Untuk menambahkan lagi keyakinan. Jadi tujuan bertanya itu adalah untuk menambahkan lagi keyakinan kepada orang yang bertanya. Ya, kepada orang yang bertanya. Maksudnya bila seseorang bertanya, lalu kita jawab pertanyaan dia, ya, untuk menambahkan lagi keyakinan. Atau pertanyaan kita tu adalah untuk menambahkan lagi keyakinan. Contoh Allah Ta'ala sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Allah Ta'ala tanya, tidakkah kamu menyaksikan bagaimana kami telah menghancurkan tentera bergajah? Sebab orang Arab memang menyaksikan peristiwa itu. Mereka tengok macam mana tentera Abraha telah pun dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala melalui tentera ababil. Mereka saksikan, mereka tengok, mereka tonton. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tanya mereka untuk menambahkan lagi keyakinan mereka yang Allah itu Tuhan.
Allah yang selamatkan mereka daripada tentera bergajah, bukan berhala-berhala tu. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tanya mereka untuk menambahkan lagi keyakinan mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini jadi pertanyaan dalam bentuk menambah keyakinan. Baik, antara yang lainnya pertanyaan yang dilarang. Pertanyaan yang dilarang ini ada 4 bentuk. Yang pertama, berlebih-lebihan. Kita bertanya secara berlebih-lebihan. Ini seperti mana yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Yang Allah Ta'ala sebut, minta maaf, yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya kata Nabi SAW, keburukan dan kehinaan yang telah menimpa kepada Bani Israel disebabkan kerana mereka ni suka sangat mempersoalkan nabi-nabi mereka. Mempersoalkan terhadap urusan-urusan agama dan juga mempersoalkan akan nabi-nabi mereka. Maksudnya bila nabi mereka suruh buat satu perkara, mereka suka persoalkan, tanya macam-macam, walhal mereka bukan ingin beriman atau mengerjakannya pun, tapi mereka bertanya itu adalah sekadar untuk menghina, memperolokkan atau mempermain-mainkan di kalangan para sahabat Nabi, para nabi dan juga para sahabat Nabi. Mereka nak, terutamanya mereka nak mempermainkan, memperolokkan para nabi alaihimussalatu wassalam. Okey. Yang kedua, mempersoal. Maka tidak boleh bertanya dalam bentuk untuk mempersoalkan atau mempertikaikan. Ini seperti mana yang dilakukan oleh Dzulkhuwaisirah, yang juga ada disebut di dalam hadis Nabi SAW. Yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ketika mana Dzulkhuwaisirah datang kepada Nabi, kemudian mempersoalkan kemudian mempersoalkan Nabi SAW dalam beberapa urusan. Seperti mereka mempersoalkan baginda Nabi SAW dalam hal urusan yang berkaitan dengan banyak perkara lah, macam sifat orang-orang munafik. Mereka persoalkan kenapa harta rampasan perang dibahagikan begini cara dia, begini bahagian dia, seperti mana yang dibuat oleh Dzulkhuwaisirah. Dipersoalkan Nabi dalam membahagikan harta pusaka, kemudian termasuk mempersoalkan baginda Nabi SAW, contohnya dalam hal urusan dalam Nabi SAW membuat keputusan dalam peperangan, membebaskan tawanan perang, dan seumpama dengannya lah. Jadi mereka mempersoalkan itu adalah untuk ataupun apa-apa saja yang telah disyariatkan daripada hukum Allah dan agama Allah ini, lalu mereka persoalkan tentang pembahagian harta pusaka, mereka mempersoalkan tentang hijab kaum wanita, dan banyak hal lagi lah, perkara-perkara yang mendorong supaya mereka mempersoalkan perkara-perkara yang seperti ini. Okey, baik. Yang ketiga adalah mengejek. Bertanya dalam konteks mengejek. Maknanya dia tanya soalan tu dengan tujuan dia nak mengejek orang yang dia tanya tu ke, dia nak mempersendakan orang yang dia tanya itu ke, maka itu juga termasuk pertanyaan yang tercela dan dilarang. Seperti mana kaum ahli kitab, mereka pernah tanya Nabi SAW dengan tujuan untuk mengejek Nabi SAW. Seperti
Yahudi pernah tanya kepada Nabi tentang roh, tanya kepada Nabi tentang Zulkarnain, ya, dan perkara-perkara yang pelik-pelik mereka tanya pada Nabi SAW, ya, kerana mereka nak mengejek Nabi jika Nabi tidak dapat memberitahu. Kebanyakan yang mereka tanya tu benda-benda ghaib yang sebahagiannya Allah tak akan bagi tahu pun, tapi mereka sengaja tanya juga, ya, bila Nabi tidak jawab, melainkan dengan mengatakan bahawasanya itu adalah ilmu Allah, pengetahuan di sisi Allah, maka mereka akan mengejek-ngejek Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya, pertanyaan dengan tujuan untuk mengingkari. Ya, dia tanya tu bukan untuk beriman, dia tanya tu untuk membantah. Dia tanya tu untuk mengingkar. Dia tanya tu untuk tidak beramal. Seperti contohnya, kalau kita lihat apa yang telah pun dilakukan oleh seperti mana contoh apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel, ya, ketika mana Nabi Musa AS menyuruh mereka untuk menyembelih lembu, lalu mereka bertanya untuk tujuan mengingkari. Ya, mereka tanya lembu warna apa, lembu yang digunakan untuk apa, lembu saiz apa, dan sebagainya. Jadi pertanyaan mereka itu bukan untuk mereka taat, tapi pertanyaan mereka itu adalah untuk mereka membantahnya atau tidak mengerjakannya. Hal yang sama juga apa yang berlaku kepada golongan-golongan orang-orang munafik, yang mana sebahagian mereka bertanya kepada Nabi SAW, bilakah berlakunya peperangan, mereka nak pergi berjihad, mereka nak mati syahid, bilakah Allah nak syariatkan perang. Jadi bila Allah dah syariatkan perang, mereka pula yang memberikan alasan, mereka tak dapat hadir ke perang kerana ada keuzuran itu, ada keuzuran ini. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang pertanyaan yang berbentuk pengingkaran ini ada dilarang oleh syarak. Baik, seterusnya kita nak lanjutkan bagi ayat yang ke-9. Allah Ta'ala menyatakan kitabum marqum, yang bermaksud ialah tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata, yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa. Baik. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada kita, setelah Allah bertanya kepada orang-orang kafir, tahukah mereka apakah sijin, yang merupakan bentuk azab yang Allah sedia untuk mereka. Kemudian Allah bagi tahu pula, kepada mereka satu lagi berita buruk dan berita ancaman yang menakutkan mereka selain daripada sijin itu, iaitu kitabum marqum. Kitabum marqum adalah merupakan salah satu daripada kitab salinan amalan atau kitab rekod amalan yang disimpan oleh Allah Ta'ala di sisinya di Lauhul Mahfuz, supaya buku salinan amalan ini akan menjadi salah satu daripada bukti yang Allah Ta'ala akan bentangkan di padang mahsyar kelak, supaya ia tidak kelihatan bercanggah dan ia tidaklah bertentangan dan berlawanan atau bercanggahan dengan apa yang telah pun dituliskan oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi di sini Allah Ta'ala memberi lagi ancaman kepada mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawasanya, kata Allah, bukan sekadar mereka diancam dengan ancaman sijin, tetapi juga yang perlu mereka takutkan adalah setiap kejahatan mereka, kekufuran mereka, kezaliman mereka, pendustaan mereka, dan apa sahaja daripada bentuk dosa-dosa mereka itu telah pun direkodkan, dicatatkan, dicatitkan, semuanya, semuanya di dalam kitab marqum.
Yang mana kitab marqum itu adalah merupakan salah satu daripada kitab suratan amalan manusia yang Allah Ta'ala salinkan dan yang Allah Ta'ala rekodkan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala catatkan, selain daripada apa yang ada pada salinan raqib dan atid. Ini adalah sebagai kita panggil apa, kopi lah, ya, salinan yang kedua yang menulis dan merakamkan segala perbuatan dan tindak tanduk manusia. Terutamanya dalam ayat ni cerita tentang golongan orang-orang yang fujar, yang melampaui batas. Jadi semua kejahatan-kejahatan mereka tetap akan tersimpan dan tidak akan hilang dan tidak akan sirna dan tidak akan dapat dipadamkan pada catatan amalan mereka di sisi Allah, selain daripada apa yang dicatatkan juga di sisi para malaikat yang menjadi pengawas bagi mereka, yakni malaikat Raqib dan juga Atid. Malaikat Raqib dan juga Atid. Baik, ini adalah dari sudut tafsir secara umum. Sekejap ya. Okey. Kita tengok tadabbur yang pertama daripada ayat yang ke-9. Setiap amalan manusia akan dicatat dan disimpan tanpa terhilang atau terpadam. Okay, pengajaran pertama daripada ayat ke-9 ni, kita nak kena faham apa itu makna marqum. Apa makna marqum? Marqum ni daripada perkataan raqam, iaitu sesuatu yang telah dipahatkan, sesuatu yang telah apa kita panggil tu, dijahitkan, ya. Raqam ni maknanya satu yang telah jahitlah, ya, yang telah kita ikatkan, ya. Jadi maknanya dekat sini Allah Ta'ala nak bagi tahu peringatan kepada manusia, sama ada dia beriman, apatah lagi yang dia tidak beriman, bahawasanya semua perkataannya, perbuatannya, tindak tanduknya, baik yang zahir atau yang batin, sama ada apa yang mereka sembunyikan atau apa yang mereka zahirkan, sama ada apa yang ada di dalam hati mereka ataupun yang ada di luar hati mereka, semuanya ini Allah telah menyuruh malaikat, dua jenis malaikat, satu Raqib dan Atid, yang tulis di kanan dan kiri kita, kanan kebaikan, kiri kejahatan, sebagai rekod untuk kita sendiri di hari akhirat. Kita sendiri akan pegang buku itu. Adapun yang kedua, catatan buku amalan yang direkod dan dicatatkan oleh malaikat hafazah. Oleh malaikat hafazah. Yang mana malaikat yang ditugaskan untuk memelihara amalan manusia dan mencatatkannya di Lauhul Mahfuz, sehingga kan ia tidak akan hilang dan dia tidak akan terpadam. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil kat sini? Pengajaran dari ibu ayah sekalian, kalau kita buat satu kejahatan, sekecil mana pun kejahatan itu, jangan kita meremehkan. Sebab bila benda tu telah ditulis, bila benda tu telah direkodkan, dia tidak akan terpadam. Dia akan kekal di situ. Dia akan kekal di dalam buku itu. Dia akan kekal di Lauh Mahfuz itu sampai hari kiamat. Sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar, Allah akan tuntunkan, pamerkan balik apa yang telah dicatat itu. Daripada sebesar-besarnya sampailah sekecil-kecilnya. Sebab tu jangan kita remehkan perkara keburukan walaupun dia kecil. Begitu juga jangan kita remehkan perkara kebaikan walaupun dia kecil. Sebab walaupun benda baik tu hanya sekadar kita senyum pada orang, kata Nabi, atau kita alihkan benda yang
mengganggu lalu lintas orang, walaupun sekecil itu kebaikannya, Allah akan suruh malaikat catat. Dan kebaikan itu tidak akan hilang. Bahkan di hari akhirat, kebaikan itu akan dipaparkan dan dia boleh menjadi satu kebanggaan kepada orang yang beramal. Dan Allah boleh berbangga dengan amalan itu walau sekecil mana pun di hadapan seluruh umat manusia yang berada di hari akhirat kelak. Dan ingat, baik pun Allah takkan padam, jahat pun Allah takkan padam. Kalau kita nak Allah padam kejahatan, ulama kata ada beberapa jalan. Yang pertama, semua amalan kita kalau dah ditulis, dia takkan dipadamkannya, dia takkan dihilangkan. Dia akan kekal. Dia akan kekal. Jadi yang pertama, kalau nak hilangkan jika dosa tu adalah dengan taubat nasuha. Kejahatan yang telah dicatat, kejahatan yang telah direkod, kejahatan yang telah ditulis, disuratkan, dia hanya akan terpadam dengan taubatan nasuha. Dengan taubat yang nasuha. Kerana Nabi sebut at-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, perumpamaannya seperti orang yang tidak melakukan dosa sama sekali. Jadi seolah-olahnya dia tak ada dosa kerana maksudnya dosanya itu telah dipadam. Yang kedua adalah dengan memperbanyakkan meminta kemaafan kepada Allah. Banyaklah meminta kemaafan pada Allah. Bukan sekadar keampunan, tapi kemaafan. Sebab tu bila usia kita ni dah menjangkau 60 tahun, yang paling banyak kita kena minta bukan sekadar keampunan saja, kemaafan. Kemaafan. Kerana itu Pak Cik Nabi Abbas bin Abdul Talib pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah doa yang paling terbaik untuk aku ucapkan di kala mana usia aku seperti ini? Maka Nabi kata sulullahal afwa wal afiyah. Nabi ulang banyak kali. Kalau kamu dah meningkat usia, banyaklah minta dua perkara. Pertama, al-afwa, kemaafan. Yang kedua, al-afiyah, yakni keafiatan. Allah bagi sihat untuk buat ibadat dan taat. Itu afiat. Allah hindarkan kita daripada benda yang menjatuhkan kita pada kufur. Allah selamatkan kita daripada benda yang merosakkan akidah. Allah selamatkan kita daripada amalan yang tertolak. Allah selamatkan kita daripada wabak, mudarat. Semua sekali yang membantu kita untuk berbuat kebaikan dan ketaatan secara berterusan. Maka antaranya banyak minta kemaafan. Keampunan ni kerana masa kita muda dulu kita gelojor, kita suka buat dosa, ya itu keampunan. Tapi kalau dah berumur pun buat dosa, takkan ampun lagi. Ulama kata maaf. Kena minta maaf dah, bukan ampun lagi dah. Kerana dah tak ada alasan untuk manusia menderhakai Allah dalam tempoh yang sepanjang itu yang telah Allah beri kepada mereka dan sebanyak itu nikmat yang telah mereka kecapi selama ini. Ya, itu taubat. Yang kedua, kemaafan. Ya, banyak minta al-afwa, kemaafan. Yang ketiga, antara yang dapat membantu supaya kejahatan kita ni dilindungi, ditutupi, dihijabkan oleh Allah Ta'ala adalah kita kena menjaga lisan. Menjaga lidah. Jangan banyak menyakiti orang dengan lidah. Jangan banyak mengungkap perkataan kufur, perkataan syirik, perkataan maksiat, perkataan fitnah. Jangan. Kerana perkataan inilah, perkataan yang buruk inilah yang menyebabkan kebanyakan lidah inilah yang paling banyak menceritakan tentang hal-hal manusia. Perkataan dan lidah inilah yang banyak membuka keaiban manusia. Jadi siapa yang menjaga lidahnya daripada membuka keaiban manusia atau menyakiti manusia yang lain, Allah akan
menutupi keaibannya di hari akhirat. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, di mana baginda bersabda, man satara musliman satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebab tu kita kena jaga lisan kita, jaga lidah kita, jaga pertuturan kita. Jangan suka membongkar, membukakan keaiban orang lain. Ya. Yang keempat, muhasabah. Banyakkan bermuhasabah. Orang yang hendak Allah pelihara daripada tidak dizahirkan kejahatannya, kederhakaannya, kemungkarannya, keburukannya di hari akhirat, ataupun Allah lenyapkan, Allah padamkannya, salah satu daripadanya dia banyak bermuhasabah. Bertafakur, bermuhasabah, lalu dia menangis bersendirian setiap kali dia bermuhasabah terhadap diri dan amalan. Ini yang Nabi puji antara golongan diletak di bawah arasy Allah, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Mereka yang duduk bersendirian lalu takutnya ia pada Allah sampai mengalir air matanya kerana bertafakur, memikirkan ketakutan, keadaan yang perlu dihadapi di hari akhirat kelak nanti. Jadi dengan perasaan ketakutan itu, Allah selamatkan dia daripada ketakutan di saat perbuatan manusia akan dipaparkan. Dan yang terakhir, antara yang dituntut oleh para ulama adalah memperbanyakkan mengerjakan amalan yang tersembunyi. Ya, memperbanyakkan mengerjakan amalan yang tersembunyi. Amalan yang tersembunyi, ya. Maksudnya banyakkan kita merahsiakan amalan kita dengan Allah. Ya, banyakkan merahsiakan amalan kita dengan Allah. Maksudnya banyak buat amalan-amalan yang orang tak tahu. Ya, di belakang pengetahuan orang. Ya, bila kita banyak buat amalan yang rahsia antara diri kita dengan Allah, jadi Allah Ta'ala akan merahsiakan pula, ya, merahsiakan pula keburukan kita daripada pengetahuan orang lain. Disebabkan kerana kita banyak menyembunyikan kebaikan kita terhadap hanya kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang terakhir kita ambil dekat sini pengajaran yang kedua bagi ayat yang ke-9. Tersimpan amalan catatan manusia pada buku amalan sendiri dan di dalam neraka Allah. Buku catatan amalan ini ada dua. Satu yang baik, satu yang buruk. Amalan yang baik, ia disimpan di dalam buku catatan amalan yang akan diletakkan di Illiyin. Ini kita akan bincangkan nanti yang akan mendatang ni dalam surah Mutaffifin. Illiyin. Allah akan letak buku catatan amalan itu di langit yang ketujuh. Di sana akan dipaparkan amalan kebaikan orang yang taat. Lalu semua para malaikat bila menyaksikan amalan mereka, malaikat akan memuji. Malaikat akan mengkaguminya. Ya, disebut-sebut dan dibangga-banggakan nama-nama mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau buku catatan yang buruk atau buku catatan yang tidak baik, maka kejahatan buku ini akan disimpan di dalam lembah neraka yang disebut sebagai sijjin. Maknanya buku suratan amalan itu akan diletakkan bersama-sama dengan tuannya. Kalau tuannya seorang yang tidak baik, maka buku tu akan bersama-sama dengannya di dalam kuburnya atau diletakkan bersama-sama dengan rohnya di dalam penjara yang dinamakan sebagai sijjin. Di dalam penjara
yang dinamakan sebagai sijil. Ya. Maka pada hari kiamat kelak nanti, apabila mereka dibangkitkan di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan menyerahkan kembali buku yang bersama-sama dengannya di sijin itu. Disebabkan kerana itu bila mereka terima buku itu pada hari kiamat dengan tangan kiri mereka atau mereka terima dengan arah belakang mereka, maka mereka akan kata seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Haqqah, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka akan berkata seperti mana Allah rakam dalam surah Al-Haqqah, alangkah baiknya kalau kami tak diserahkan lagi atau diserahkan kembali buku catatan amalan kami ini. Sebab masa kami duduk kat kubur dulu, buku inilah yang temani kami di dalam sijin. Dan kami tengok dah keburukan-keburukan kami di dalam buku ini. Kami dah baca dah. Dan kami dah tak dapat perbetulkan segala keburukan-keburukan yang terdapat dalam buku itu. Jadi bila mereka balik di padang mahsyar, bila buku itu diserahkan kembali kepada mereka dengan tangan kiri atau dari arah belakang, maka mereka pun berkata lagi dengan penuh penyesalan. Mereka kata alangkah baiknya jika kami tak diserahkan balik buku ini. Ya, lam uta kitabiyah, alangkah baiknya kalau kami tak terima buku ini. Kerana kami dah tahu dah di manakah kesudahan kami, kesudahan kami di penghujungnya. Baik, ini antara yang dapat kita kongsikan setakat ayat yang ke-9. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat ke-10 dalam kelas kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.